recording. Dan jangan risau lah, saya akan ajar laju ni. Dan sebenarnya awak boleh tengok nanti uh, nota balik jadi memang saya takkan ajar satu-satu lah, sebab dia panjang ni sampai 20 muka ni. Sepatutnya dah habis syllabus lah. Okey, siapa yang dah print tu advantage ya. Saya dah beritahu awal, saya tak nak beritahu tadi lah. Okey, yang ini untuk contoh satu ni, ini yang berkaitan dengan yang ni apa ni, prepaid expenses kalau kita tengok balik prepaid expenses ni, kalau prepaid expenses kat sini kalau kita asal ni diagram yang ni prepaid expenses ni, ni kat sini prepaid expenses ni, awak tulis sikit basic dia, boleh tak? So kat sini saya buat warna lain lah. Warna hijau nampak sikit. Warna biru lah, biru. Okay. So kalau prepaid expenses ini, saya ni tak payah tengok nota. So debit prepaid expenses and credit expenses. Ni awak kena tulis lah. Boleh tak? Asas ni ialah awak kena tulis ni. So kita akan satu-satu, ada 4 ni. Yang inilah kalau ada yang berkaitan dengan prepaid expenses, so kita ada debit prepaid expenses, credit expenses. Expenses ni kita boleh tukar kepada tu lah tadi, prepaid rental, prepaid insurance contohnya. Expenses ni kita boleh tukar kepada, contohnya saya beri contoh sinilah jadi senang. Contoh example dia ialah debit prepaid insurance, credit insurance. So yang saya kata lepas, so dia berulang ni perkataan ni. Contoh yang ini ialah apa? Yang ini adalah account expenses. Okay, ini expenses, kita tukarlah ini expenses. Contoh expenses itu dalam bentuk account dia insurance, okay, ataupun rental ke dan sebagainya. Dan dia ada satu tambahan ini, prepaid. Prepaid ini adalah sebelah debit. Sebelah debit ialah current asset. Current asset kan, awak ingat tak kalau debit, kalau contohnya yang kita ada asset dah sebelah debit kan. So yang ni lah ia adalah, sebab dia debit ni, kalau kredit ia adalah apa? Liability. So satunya ialah expenses, satu lagi ialah sama ada asset ataupun liability. So yang ni sebab dia debit, ia adalah asset. Nanti awak akan nampak saya tengok bagi pada contoh. Saya tengok bagi contoh lah Nah yang ni, assume that the accounting period on 31st of December. Kalau saya kata 20x6 ni, ini X ni merujuk kepada 2016 ataupun 2006. Tak kira lah 2036 dia, tapi dia tahun 6 lah Contohnya 20x6, kita assume dia ialah 2016 2016 lah Sebab saya rasa dia buat buku macam ni, saya memang tiru buku ni lah. Saya belum sempat nak ubah, sebab ni lah yang rasa ni detail sangat, terlalu detail. Nanti saya akan ubah tahun. Biasa dia tak buat X ni, dia buat X ni sebab dia tak nak repeat tiap tahun tukar. Tahun 2020 tukar 2020. Jadi tak nak dia tak. Kalau contohnya ni dah 10 tahun kan, 2006 contohnya, terlalu lama nak kata, macam outdated sangat Jadi dia akan gunakan X6 ataupun merujuk kepada 2016. The payment is recorded as a debit. Maksudnya kat sini, okey, dengar awak, company awak membayar 4,800 untuk membeli insurance. Okey, yang ini ni 4,800 ni untuk apa? Membeli insurans untuk tempoh apa? 1 April hingga 30 Mac, iaitu
untuk 12 bulan. Okey, untuk rekod 4,800 ni awak just buat gini je. Okey, yang ini biasa tak dia punya proses lah. Yang kita bayar, awak bayar 4,800 tu, ini biasa je lah. Debit apa? Ini biasalah. Ini yang orang kata ulang, ni paling mudah lah. Debit yang ni kita batalkan ni, batal soal terlebih ni. So saya kalau boleh buat pakai pen biru lah. Pen biru. So debit insurance. Awak tulis boleh tak? Ini awak punya ni. Kalau ada buku ledger bagus. Kalau tak ada, awak just tulis lah debit apa, ginilah. Debit insurance. Expand account. Kalau awak ada dah print bagus, awak tu masukkan dalam kotak. Kalau tak ada, awak tak payah buat kotak pun tak apa. Credit bank. Maksudnya awak sekarang ni kesan dia ialah awak bayar menggunakan cek, duit awak berkurang. Sebanyak berapa awak beli insurans kan? 4,800. Okey. Awak sana yang ni lah. Tak payah buat kotak. Dia inilah April 1. Okey, tarikh dia. Boleh tak awak buat? Sebab awak don't worry, benda ni saya akan beri juga. Tetapi untuk kelas awak, ada kelebihan yang datang kelas ni, awak ada beri kesempatan awak buat. Memang awak mungkin tak faham, tapi bila lama-lama awak faham. Benda ni akan dikuatkan lagi dengan latihan dan contoh nanti. Yang ini ialah kes kepada apa? Being payment of 12 months insurance. Saya minta awak punya respons saja. Okey. Siapa yang dah siap, tak kira lah awal ke cepat. Paling awal tu tulis dah. Jadi yang lain tu kita tinggal kita api lah. Awak maksudnya tulis dah dalam chat ke ataupun guna mikrofon awak kena tolong saya sebab ini kelas online tau. Kalau macam saya dekat kelas, saya boleh tengok dah siap gitu. Tapi kita buat pukul rata, kita buat sama rata supaya kita, siapa yang awal buat, supaya kita cepat kan. Dah siap tulis dah sajalah jadi saya tak tertunggu sampai setengah jam ke betul Okey, nak mana dah. Okey. Don't worry, yang ni belum siap tu dia ada record dan juga ada yang ni saya akan beri yang original. Macam ni tulisan ni saya gelap apa ni. Yang ni saya font ni saya colorkan, color yang sama jadi tak nampak. Nanti saya akan patah balik warna hitam yang print yang awak okey. Dan seterusnya kat sini ini bagusnya. Tapi yang alhamdulillah kepada pelajar-pelajar UTM tadi datang kan. So pelajar-pelajar tak ada komplain langsung kosong komplain kepada pensyarah tentang mengajar lah. Tak tahulah kenapa. Tak tahu kenapa tak tahu, mungkin dia takut pensyarah ke kan. Kalau komplain maka akan teruk. Komplain lah, jaga kawan. Jangan maksudnya kalau awak nak komplain je. Tapi alhamdulillah bersangka baik,
Maksudnya awak rasa tak ada masalah pengajaran. Tapi memang awak dalam keadaan selesa belajar ni. Saya pun Alhamdulillah syukur walaupun saya seorang kat sini. Saya melalui mengajar kelas ni memang nak marah lah. Sebab apa, kita tunggu penat juga mengajar online dalam kelas ni. Ada yang datang lambat biasanya. Datang lambat saya tunggu. Kalau macam ni lantak kau lah, sebab dia ada record. Okay. So seterusnya yang ini, akaun ini, yang dia tunjukkan akaun insurance saja. Bank dia tak tunjuk. Okay. Sini akaun insurance. Insurance expense. Yang ini yang boleh tak? Akaun ni saja yang debit ni. Dia tunjukkan ni lah. Macam mana saya refresh balik yang kita dah belajar awal dulu ya. Kalau sini debit kan, sini kredit kan. So kita berikan debit. So kita tulis sini ialah apa? Bank. Okey tak? Bank 4,800 di April 1. Yang inilah. Pindah kat sini tu. Untuk itu saja, sebab nak tunjukkan account insurance expense ya. Maksudnya sini. Awak cantik sikit. Maksud sini, kita sebelum ni tak ada belanja insurance. Once kita dah bayar 4,800, belanja insurance kita akan bertambah. Wujudnya account insurance baru ya. Jadi dia akan ditunjukkan sebagai debit. Dulu tak ada insurance. Contohnya awak beli motor contohnya kan. So akaun motosikal tu dah ada. Awak beli expenses contohnya, awak bayar sewa contohnya, so dah ada ya. Tetapi yang awak kena dalam fikiran awak bayar insurans itu yang untuk tempoh setahun. Setahun maksudnya bermula daripada apa? 1 April. Ya. Saya ulang sekali lagi. Yang 1 April ni kat sebelah dah penuh katnya. Ya. Sekejap ni 1 April ni 1 April 4 dia akan berakhir setahun. Tempoh untuk setahun ialah 30 hari bulan 3 untuk setahun. Tetapi kita tutup 31 hari bulan 12. Okey. Jadi macam ini awak tulis boleh tak ni? Yang ini memang saya biasalah yang ni. So yang ini dinamakan, kita tutup 31/12. Yang ini dinamakan apa? Ini dinamakan prepaid. Prepaid kita berapa bulan di sini awak perhati. Daripada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Jadi 3/12 kalikan dengan 4,800, awak akan dapat. So awak kena sama-samalah guna kalkulator lah. Saya tak nak tunjuk lagi guna kalkulator komputer ni lambat. 3 bagi 12 kali darabkan dengan 4,800. So dapat berapa tu? Dapat berapa? Hello. Ini adalah apa? 1,200. Saya rasa yang lain belum ready lagi. Lokman ni seorang yang jawab cepat ni. So kita nak ramai macam Lokman ni cepat Mungkin ada yang cepat tapi malas pula nak respon. Itu masalahnya okey. Okey, dia dah ni ni dah cancel. Okey, itulah saya cerita tu. Yang lain tu saya kata cepat tu saya ajar. Awak akan dapat kira di berapa? 31 Disember Maksudnya sini saya akan buat kat sini. Saya dah bentuk sini lah, saya dah buat Sini dah 1 bulan 1. Okey. Sini awak beli kan 1 bulan 4. Berapa awak beli? Apa nilai awak beli tadi insurans pada 1 bulan 4? Berapa insurans? 1 bulan baru saya ajar tadi. Bukannya awak jawab. Masuk pula Nurul Hakim baru masuk. 1 bulan April tu berapa nilai insurans yang awak beli? Berapa bayaran RM berapa? 1 April tadi berapa RM awak beli insurans?
4,800. Okey, 4,800. Lokman lagi. So sini berapa? 4,800. Okey, yang sini ialah 31 Disember ya. Sebab kita tutup akaun pada 31 bulan Disember. Okey, dan satu lagi kita yang ini nak menunjukkan 31 bulan 3. Ini ulang dari tadi lah. Untuk tempoh setahun. Okey. Jadi sini 3 bulan. Sini berapa bulan sini? 9 bulan. So awak bermula kat sini ya. Jadi sini nilai dia berapa sini? Sini nilai dia 1,200 yang awak kira tadi. Dan beza dia ialah berapa? Beza dia tolak kan? 4,800, 3,000. So jumlah dia kat sini lah apa? 4,000 apa? 4,800 ialah merangkumi RM1,200 dengan RM apa? 3,000. Maksudnya di sini kalau kat sini senang. Soalan yang paling senang lah selain pada Lokman saya nak orang lain. Berapa prepaid expenses untuk insurans? Soalan paling mudah. Ada jawapan, pilihan jawapan 3,000 ke 1,200. Hello, saya nak cepat memang boleh cepat tapi membabi buta susah juga. tak ada respon daripada pelajar ya. Berapa prepaid insurance yang dalam kes ini? Nilai dia 3,000 ke 1,200? Sila jawab. Guna chat pun boleh, guna tu pun boleh. Hello. Selain daripada Lokmanul Hakim, tolong berapakah nilai prepaid expenses insurans ni? Jawapan dia 3,000 ke 1,200? Muhammad Akil. Akmal Arif. Okey, bagus. Dengan saya 1,200. Okey. Maksudnya saya harapan ada yang dah faham. Okey. Tapi tak apa, awak memang kena tengok YouTube saya. Saya harapkan gitulah. Okey. Sebab itu saya kena ajar cepat ni. Sebab yang lama, yang banyak-banyak dicerita ni, itu ialah awak kena baca sendirilah. Kalau tanpa video, awak tengok pun, baca sendiri pun boleh. Tetapi mesti ada penerangan daripada saya, baru awak boleh faham. Okey. Okay, next, the adjusting entry will be posted to the relevant ledger. So kita ada akaun apa tadi? Yang ini kita belum buat lagi Yang untuk 1,200 tu. 1,200 itu yang ini agak susah sikit Agak susah sikit. Yang ini yang kita kena buat adjustment ni. Yang ni nama adjusting ni. Kalau awak ingat tadi yang atas sekali, yang saya suruh salin, ada mungkin yang baru sampai, awak salin semula lah mungkin. Yang ni awak jangan tengok dulu sebab dia bergerak, mata awak pening nanti. Yang ni. Boleh tak awak salin balik ni? Yang baru sampai lah. Yang saya kata tadi ni. Kalau yang prepaid insurance, awak buat ni debit prepaid insurance, credit insurance. Maksudnya di sini, kalau prepaid expenses yang saya kata tadi, awak terlebih bayar prepaid expenses maksudnya apa? Terlebih bayar lebih daripada tempoh 31 Disember tu. Itu dinamakan prepaid expenses atau prepayment. Jadi yang ni awak kena hafal. Kalau ada buku kecil, minta tolong boleh tak? Buku kecil boleh tak? Minta tolong sangat kalau ada yang buku kecil. Kalau tak ada sebelum ni, awak carilah mana-mana buku kecil ke, ataupun kertas A4 ni. Kertas A4 ni A4 kan? Tak nampak kertas A4 ni. Awak berlampat. Tak berlampat pun apa, lipat 4. Boleh tak? Lipat 4. Boleh tolong? UTM pun suruh ini. Maksudnya dia memang chapter dia memang yang kau pandai lah kau dah jual, kata pensyarah. Sebab apa? Dia kata memang ikut kreativiti pensyarah. So ni kreativiti saya yang terbaru lah saya rasa. Awak lipat ni. Wah, ni tak nampak
Kertas A4 awak dapat 4 Lepas tu awak tulis debit ni prepaid insurance, credit insurance. Yang ini dinamakan apa? Prepaid expenses. So awak nak faham tak sampai yang benda ni? Kalau awak faham benda ni, memang awak akan faham ikut akaun 2 nanti. Awak tak ambil akaun 2, tak kisahlah nanti. Yang ni memang awak sampai mati baru ingat. Kan? Okey. Dan seterusnya, yang kalau buat adjustment yang 1,200 tu, mula bank tadi kan. Yang adjustment yang 1,200 ni, yang ni 1,200 tu awak ingat tadi apa? Debit apa tadi? Debit, yang inilah debit prepaid prepaid insurance berapa ribu? Sekejap 3,600. Dan kredit apa? Kredit insurance 3,600. Yang awak ingatlah, prepaid expenses, credit expenses. Tetapi nanti dalam tu awak buat boleh tak? Buat sekarang. Siapa yang kata siap dah, tolong kata dah ya. Saya nak beritahu setiap kali benda tu. Okey. Boleh tak kalau guna mikrofon awak? Kalau kata dah. Dah, sir. Okey, baik. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan seterusnya, yang ni pun awak kena ni. Okey, saya kecilkan. Tu ada kelebihan yang ada buku. Kalau tak ada buku tak apa. Awak conteng saja. Maksudnya apa conteng Yang kata penting tu lah, yang saya tulis tu. Takkan awak nak salin. Saya salin ni 4 hari 4 malam tak tidur sampai lengur kaki saya. Saya punya tangan lengur dah sampai long lai. And then so yang kat sini ni awak pindahkan. Yang ni memang kena pindahkan lah. Kena pindahkan. Awak ingat tadi yang insurans, ingat tak tadi? Yang insurans tadi dia sebenarnya dia bawa lah tadi yang ni. Insurans ni sebenarnya awak buat tadi tu, dia akan bawa kat sini lah. Sebab buku ni terlalu detail dia akan bawa kat sini. Asal ni lah apa, bank kan tadi sini kat sini April bank kan. Okay, kat sini kita insurans tadi ingat tak, bank berapa ribu 400 April 1 April tadi. Sebab tu saya jual laju ni, sebab dah ada semua template, dah ada kan. Insurance April 1 bank berapa ribu tadi? Berapa ribu? Dah 3 orang. Okey, saya dah ada ramai peminat ni.
Dah 3 orang. Orang keempat ni cakap berapa ribu? Ingat tak? 1 April tadi. Hello. 4,800. Mana makin jangan awak di kuarantin dulu ya. Jangan jawab 4,800. Okey. Cumanya yang ini kita kena buat adjustment yang ini. Yang untuk insurans ni, prepaid insurans ni, kita akan sini kita akan apa ni, debit. Ni kan prepaid insurans kan, awak perasan tak ni? Ni prepaid insurans kan? Ni prepaid insurans kan? Di sebelah mana? Di sebelah debit kan? So sini debit 3,000 apa ni? 3,600 sini kan? Indah. Okay. Biasa adjustment pada 3 Disember 31. Awak tulis sini akaun yang kawan ni lah sini. Insurance kan? Insurance. Macam dululah kita pindah kepada ledger, daripada general kepada ledger. Yang inilah akaun insurance. Kadang-kadang kita tertinggal perkataan expenses. So tapi well known lah, this is as insurance expenses. Okay. Awak just ignore expenses pun okey. Awak guna akaun insurance tu. Okay. Jadi sini sebelah mana tu? Sebelah kredit. Jadi sini berapa ribu? 3,000 apa? 600. So awak tulis apa kan particular dia sini? Prepaid insurance. Yang inilah maksudnya ni. Sekejap ya. Ni ni. Okey. Jadi saya akan pakai pen merah lah pula ya. Pen banyak macam color lah macam ni. Pindah. Siap. Boleh So awak cuba buat lah. Ni boleh. Sekejap minta maaf ya. Ada silap. Bukan private insurance, bukan 3,600, silap. 1,000 apa? Sorry. 1,000 apa? Sorry. Minta maaf banyak. Saya excited sangat ni. Yang ni bukan 3,600. Berapa boleh tak tolong? Sebab Allahu Akbar. Berapa ribu? Boleh tak sebut tolong saya? Berapa ribu? Prepaid berapa ribu? 1,200. 1,200. Tersilap. Okey. Memang awak tengok manusia ni tersilap. 1,200. Okey. Macam mana dah saya sebut 3,600 tadi 1,200. Alright. So semua kita kena betulkan lah. Mungkin ada kemar kat sini. Jadi awak kita alert lah. Ni okey. Jadi sini 1,000. Okey. 1,200. Okey, sini sekejap. Okey, cantik jadi. Di 1,200. Boleh tak awak salin sekejap ni? Bila kata dah, tulis dah ya. Tapi memang daripada respon pensyarah kata memang tak ada masalah. Maksudnya awak faham lah ya. Itu yang merisaukan saya lah. Dia cerita masalah pelajar lah internet line lah. Itu biasalah, awak pun perhatikan orang keluar masuk line tak kuat. Itu memang tapi saya ada solution dia lah. Jangan awak solution dia ialah video YouTube tu.
Sebab awak kena tengok lah. Jangan awak tangguh-tangguh lagi Okey, kalau dah siap beritahu yang ni. Untuk 2 ni, tolong. Yang ni dah tadi okey. Dah siap tak? Kita lihat dulu ada azan Dah, sir. Okey, kejap azan
Okey, bagus. Masuk dekat sini awak nampak kalau kat sini beza dia sini berapa insurans dia kalau awak tutup account kalau awak ingat balik lah tutup account. So yang besar dia 4,800 So sini balance CD dia ialah berapa? Tolakkan lah 4,800 tolak 1,200 ialah berapa? 3,000 apa? 3,600. Ya? Ini yang asal je, tetapi yang mudah sahaja. Biasanya awak ingat ni satu yang baru saya ajar. Account expenses. Ni expenses Account expenses kena tutup dengan close dengan account apa? Income statement ataupun apa? Profit and loss. Segala yang berkaitan expenses, bukan prepaid Prepaid bukan expenses. Minta maaf Prepaid bukan expenses. Prepaid ialah asset. Saya ajar sikit lah Sikit Contoh je sini expenses. Bila pada hujung tahun 31 Disember, segala expenses akan dipindahkan kepada akaun apa? Income statement. Tutuplah close. Yang ni saya bawa ajar lah. Dan expenses ke, and then revenue pun sama Revenue pun sama. So kita jangan pening kepala. Revenue pun sama. Kita akan close pada account income statement ataupun profit and or profit or loss. Dan satu lagi kita ada apa? Ni dalam buku nota boleh tak? Kita ada item asset. Asset kita tak perlu close Tak perlu close. Tidak perlu close ke account apa? Account ataupun income statement. Cuma dia close macam biasalah. Close macam biasa. Apa maksud close macam biasa? Yang biasa macam inilah. Kan awak perhatikan macam asset kan. Asset contohnya land contohnya kan. Kalau ada asset, liability, equity, ingat dalam kepala awak
Awak tutup macam biasa. Okey, boleh ingat matilah ingat. Contoh sini bank, awak boleh bank tanah bernilai 10,000. Okey. Awak tutuplah sebagai apa? 10,000 sini. Ini 10,000. So sini balance apa? Balance CD. Macam biasa tutup, ingat tak? 10,000. Dan balance BD 10,000. Ingat kalau asset, liability and equity yang dalam balance sheet tu, awak tak perlu tutup pada account income statement. Awak ingat tak yang kita ada financial statement, kita ada boleh tak saya tanya, income statement ada berapa? Dua kan? Terbahagi kepada apa? Satu apa? Profit and loss. Satu lagi apa? Okey, kita ingat tak sini kita ada profit and loss kan? Ataupun income statement. Dan satu lagi apa? Kita ada apa? Balance sheet ataupun apa? Financial position kan? So kita ada asset, ingat saya ingat liability. Lagi satu apa? Equity. Kalau profit and loss, kita ada apa? Revenue, tolakkan dengan apa? Tolakkan dengan expenses. Jadi revenue dan expenses kena tutup. Dia sebab yang ini, ia adalah revenue. Ingat tak saya awal tu, dia adalah belanja habis guna. Dia tak boleh bawa ke tahun hadapan. Awak ingat tak aset boleh bawa ke tiap tahun bawa. Sebab itu yang ini kita tutup dengan akaun apa? Tutup dengan akaun income statement. Sebarang expenses, sebarang revenue kita tutup dengan akaun apa? Income statement. Tutup dengan apa? Tutup dengan akaun apa? Income statement. Semualah revenue dengan expenses sahaja. Yang lain asset, liability, equity, kita tak boleh tutup income statement sebab ia adalah item balance sheet. Dia hanya boleh tutup macam biasalah, macam yang saya tunjukkan sebelum tu. Nanti kita ada contoh juga yang tu ya. Tutup untuk yang ni. So jadi yang ini, kita senang je segini. So saya akan padam balik yang ini. Kalau macam biasa ni kan, kita tutup ini sebagai yang ini senang. Gini. Ini saya tukarkan saja kepada apa? Income statement. Sebanyak berapa? 3,600. So yang ni agak sukar sikit lah. Yang 3,600 ini sebenarnya catatan jurnal dia ialah apa? Catatan jurnal pada Disember 31. Catatan jurnal dia ialah apa? Insurance expense sebelah kredit. Nampak pasal tak? 3,000 apa? Kita ada debit, kita ada kredit, kita ada insurance expense sebanyak berapa ni? 3,600. So debit apa? Income statement 3,600. Yang ini awak tulis sini to close insurance expense. Nanti awak akan faham, nanti lama-lama awak akan faham bila dah ada chapter yang akhir sekali to income statement. Jadi awak salin dulu boleh? Awak salin dulu ya. Jadi yang ini nanti dulu. Yang ini dia ada dalam next page Jadi sini rasanya awak tinggal sekejap minta maaf. Yang ini awak tinggalkan sahaja. Pakai pensel boleh tak? Sebarang yang awak pakai pensel Saya sekali lagi saya ingatkan.
Sebarang nota awak pakai pensel. Okey. Oi. So yang ni saya akan beginilah. Ni. Yang asal lah. Sebab catatan yang ini tadi yang saya buat dia akan ada kat next page sebab yang ni buku ni nota ni lebih kepada apa, dia tunjuk step by step. Jadi awak akan nampak sini, awak tutup akaun ni berapa ribu, baki dia 3,600. Jadi boleh tak saya awak respon dengan saya, dah siap ke tak yang ni? Yang ni saja. Yang ni. Kalau tak, ni yang tulisan sama dengan saya awak tulis. Jadi awak nampak nanti. Kalau dah siap, katakan siap kenapa pula? Kalau memang habis 5.5 hari ni, 3.5, 5.5 Jadi kalau siapa yang ada hal dibenarkan keluar, masuk dalam grup je, masuk ada hal dan saya akan teruskan sampai 5.5. Dah siap beritahu dalam ni. Pakai mic. Dah siap beritahu ni. Tak boleh nak masuk Zohekal kata. Macam mana tak boleh saya jawab. Tengok video dah. Dah siap saya. Okey. Suka Zohekal. Tak apa. Okey. Saya siap. Siap, okey. Jap. Okey, selepas tu awak kena ni ni pula. Yang ni. Yang ni ialah akaun tadi lah. Dia bersambungan tadi lah. Kalau awak dah ada akaun tu, contohnya prepaid insurance tadi, ingat tak? Kita ada April 1 bank 4,800. Lepas tu kalau awak yang ni dah asset asset awak kena tutup akaun ni saya ajar lah. Bukan saya ajar, dah ajar pun Disember apa 31 insurance expand. Tadi saya ulang lagi ni.
Sebanyak berapa? 3,600 kan. Jadi kita ada sini. Awak tutup akaun ya. Tutup akaun macam biasa. Tutup akaun. Balance CD. 1,200. Ini berapa? 4,800. So Disember 31. Yang ini yang ini Januari 1 balance apa? BD 1,200. Okey. Sementara insurance expenses tadi kita ada dah tinggal berapa insurans kita ni? RM4,800 dengan RM1,200 kan. Okey. So sini bank prepaid insurance. Okey, saya ulang lagi. Ni dah last lah. Bank RM4,800. So sini Disember 31. Insurance, sorry. Ni ulang pula. Insurance 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 Disember 31 ialah apa? RM4,800 kan. RM4,800 April 1. Okey, April 1 bank kan RM4,800. Kemudian kita ada Disember 31 prepaid insurance sebanyak RM1,200. Dan seterusnya kita ada sini apa tadi kita dah tutup kan. Ingat tak kita nak tutup dia? Ialah kita tulis apa? Akaun apa sini? Account income statement. Kita tutup dengan akaun apa? Income statement. Sebab dia akaun apa ni? Akaun expenses kita tutup dengan akaun income statement ialah berapa ribu? 3,000 apa? 3,600. Jadi dah sama lah ni. Berapa sini? 4,800. Yang ni saya minta, mohon kepada awak supaya tataplah betul-betul lama-lama lah. Yang ni. Kalau expenses kita boleh kena tutup dengan akaun apa? Income statement. Jadi income statement kita, expenses kita ialah sebanyak berapa? 3,600. Mungkin saya boleh ringkaskan Saya boleh ringkaskan kat sini. 1 hari bulan apa? 4 dia bayar berapa situ? 4,800 kan. 4,800 sehingga 31 Disember. Yang inilah 30/3. Okey. Jadi dia akan bayar untuk setahun berapa ribu? 4,800. Jadi yang ini dinamakan apa? Yang ini dinamakan prepaid. Prepaid berapa? Prepaid ialah berapa tadi? 1,200. Dan yang ini dinamakan apa? Insurans semasa lah. Sebanyak apa insurans semasa? 3,000 apa? 3,600. Kalau kita jemahkan dalam bentuk ini, so baki dia sini 3,600 sebagai insurans lah. Nanti awak akan nampak nanti. Dan untuk prepaid ialah apa? 1,200. Kalau awak perhatikan sini kecil kan.
Yang ini memang susah lah. Ini prepaid kan. Ini prepaid kat sini 1,200 ni lah. Yang ini insurans 3,600 dekat account insurans 3,000 apa 600. Saya beri yang ni saya beri 5 minit lah. Awak buat, awak slow-slow. Lepas ni bila awak dah faham, kata lebih laju saya boleh ajar. So 4.45 sambung balik. Saya sekarang 4.40, 5 minit 4.45. Saya sambung balik. Saya terus sambung. So yang ini awak boleh tengoklah ni. Ni akaun akhir dia kalau boleh buat sini. Awak kena buat macam ni lah nanti dalam awak punya jawapan akhir final nanti.
Okey, kita sambung untuk contoh 3 kita abaikan sebab ia melibatkan 2 tahun, maksudnya next year lah. So boleh baca sendiri. Dan dalam exam pun dia takkan sampai keluar 2 tahun ni, saya tengok. Jadi dia panjang masa dia. Kita terus kepada contoh 4 example 4 ni. Alhamdulillah ya. Contoh 4. Surat 10 Ni. Contoh example 3. Dia example 4 mana? Okey, baru saya buatkan nota tu nanti. Okey, sekejap. Dan saya buat masukkan nota dekat ni, awak punya WhatsApp group ni. Dan juga saya akan masuk kat sini lah. Kita buat ampar baru kat sini. Yang Sir, sorry saya, line saya kadang masuk, kadang terkeluar. tak apa. Sebab ada, saya kata tak payah sorry. Sebab ni bukan salah awak dia salah tu line kan. Jadi kan saya kata berapa kali saya kata dia ada modul, ada video kan. Ada video. Jangan risau sangat. Cuma video ni rasa masalahnya ialah takut awak tak tertengok
Jadi sini jadi saya dah tak sempat nak putihkan ke apa. Malas lah saya. Saya dah ada jawapan tu. Cuma saya akan ajar lah. Okey. Saya akan ajar contoh 4 tu. Yang ini adalah cerita lain tadi ialah apa? Cerita pasal apa? Insurance. Okey? Saya tanya lagi tadi cerita pasal apa? Siapa boleh jawab? Insurans. Insurance. Ini masa episod kedua lah Ni episod kedua iaitu ini adalah revenue. Lagi pening pula awak. Revenue, okey. Tadilah insurans ataupun prepaid expenses, okey. Prepaid expenses. Sekarang ni ialah prepaid or unearned revenue. Maksudnya kita terus pada contoh 4 Saya nak cerita yang prepaid or unearned revenue sebenarnya sama je. Saya ingat sampai sekarang. Okey. Awak ingat asal lo yang kita ada. Okey, saya buat lagi lah. Kita ada prepayment. Okey, prepayment. Okey. Saya kena slow-slow ni. Macam mana boleh kembang pula awak ni prepayment. Alah, macam-macam Prepayment, kita ada prepaid expenses. Kalau saya boleh highlightkan sini lah, prepaid expenses yang saya telah ajar tadi iaitu apa? Insurance kan. Lagi satu prepaid, kita ada juga yang dinamakan prepaid juga, tetapi ia adalah revenue. Ni maksudnya sini unearned revenue. Apa maksud revenue? Revenue ialah hasil ataupun pendapatan ataupun penjualan. Yang ini ialah hasil yang kita terima lebih dahulu. Beza hasil yang terima, hasil diterima terdahulu. Maksudnya ini bukan hasil untuk awak. Ia adalah hasil kita terima dahulu. Saya dah terangkan ni, saya rasa. Maksudnya kita ada rumah sewa. Untuk sekarang bulan Mac, saya dah ingat, Mac, April dengan Mei. Okey. 200. Sepatutnya awak terima hanya apa? 200 sahaja. Tetapi sekarang ni awak terima berapa? Kat sini awak terima bulan Mac awak terima 600. Maksudnya 200 ini ialah sewa, hasil sewa. Yang 400 yang ni ialah apa? Ini ialah unearned revenue. Boleh? Ataupun hasil diterima terdahulu. Kalau awak masih ingat tadi, dia hanya, kalau awak masih ingat tadi kita ada prepaid apa? Prepaid expenses kan? Debit and credit apa? Expenses. Ini yang ultimate dia lah, adjustment dia. Ini memang ini wajib ingat. Ini adalah buku kecil yang pertama. Yang kedua, awak buat balik. Lalu tadi kan saya suruh I4 kan? Yang kedua, nota kedua, dia tak banyak akaun ni. So, awak buat balik. Kita akan buktikan nanti
Ni terbalik saja. Okey, awak tulis sini revenue dan unearned revenue. Yang ni lah dia punya kitab dia. Awak tengok. Ni revenue sama. Cuma ada sini lah tambahan unearned. Macam tadi lah. Expenses contoh insurans kan, ada tambahan prepaid. So awak salin boleh tak? Yang ni saya akan buktikan dengan contoh nanti. Kalau macam saya tengok soalan kan, saya memang boleh buat. Tak payah nota-nota, tak payah. Sampai masa awak pun boleh buat. Saya rasa awak boleh buat lah. Rasa saya lepas pun dia orang buat. Dia orang boleh buat. Saya risau dia tak boleh buat. Sebab tapi saya nak jumpa jugalah nanti yang kulai ni buat tak 100 hari ni. Mana awak salin dulu ya. Kalau dah siap beritahu dah ya. Okey, yang ini lagi teruklah awak punya tu. Sebab dah ada jawapan. Saya tak sempat tadi nak ni. Cuma mungkin kalau ada silap saya akan betulkan lah. Kalau ada tu pun saya akan buat tambahan. Okey. Saya tak dapat tengok chat awak. Boleh tak bantu saya kata dah siap. Beritahu dah siap ya. Dah siap sir. Okey. Yang ni. Yang ini ialah contoh, sepatutnya contoh tadi satu, contoh dua ni contoh tiga lah. Assume accounting period ends on 31st of December. Samalah. On 1st of December, agreed to act and consultant for a monthly fee of 1,000 and receive on 6-month consultant's fees on the same date. The amount received of 6,000 will be recorded as debit bank account. Maksudnya di sini awak sebagai contoh ginilah, awak sebagai orang kata macam Najib Asadok lah, ataupun macam saya lah ya, awak memberi ceramah, okey, dan awak dapat duit. Jadi duit dia ialah sebulan awak dapat 1,000 1,000. So awak dapat duit daripada ceramah awak sebulan 1,000, dan dalam masa yang sama awak dapat untuk 6 bulan sekali iaitu 6,000. Iaitu maksudnya dia bayar sekali serentak lah
Dia bayar nah, sepatutnya 1,000 kan. Tetapi ni yang saya dulu dia ada pembetulan sini. Tetapi dia bayar serentak untuk 6 bulan terus. Nah, saya tak payah bayar berbulan. Ni 6,000 untuk 6 bulan. Jadi bila awak terima duit 6,000 tu, awak akan sini betulkan mana datang 1,200 pun saya tak tahu ni. Silap. Saya tersilap sini. Jadi awak betulkan kepada sini 6,000 sini. So debit bank, credit consultation fees account. Boleh? Yang ini awak hafal je lah. Maksudnya duit awak masuk dapat duit, debit bank, kredit. Ini ialah hasil, revenue lah. Ini adalah apa? Revenue. 6,000 ni revenue, yang ini ialah apa? Biasalah asset kan. Dan seterusnya account consultation fees 6,000 ni. Awak salin ni boleh tak sekejap? Ni, dua ni. Yang ni ingat 1 November ni ni 1 November ni. Sorry. 1 November ni 1 November. Okey. 1 November awak terima 6,000. Sepatutnya November dan Disember kan 2,000 saja. Tetapi awak dah terlebih terima untuk termasukkan tahun lepannya. Tak apa, awak salin dahulu Awak salin dahulu ni saja. Awak faham lah ni. Maksudnya pada 1 November awak dapat 6,000 untuk 6 bulan. Jadi dia termasuk 6 bulan termasuk dengan tahun depan dah jadi awak accounts ialah consultation fees ini 6,000. Dah.
Dah siap beritahu boleh tak? Sir, dah siap sir. Okey. Yang ini cerita dia saya ulang sekali lagi. Awak pada 1 November, saya buat diagram dia. Saya tambah kat sini. Maksudnya dia buka awal 1 bulan 1 kan. Dan awak tutup pada 31 hari bulan 12. Okey. Dan awak terima kat sini, terima duit tau. 1 hari bulan 1, 1 bulan 11, iaitu berapa ribu? 6,000. Maksudnya bulan 11, bulan 12, 2 bulan kan? 2 bulan, iaitu berapa? 1,000. 1K tu boleh? Boleh 1K 1,000, iaitu 2,000. Jadi dia punya lebihan dia berapa? Daripada 6K sini, tolak 2K dah apa? 4K yang dinamakan. Yang ni dinamakan apa? Prepaid apa? Prepaid ataupun unearned consultation fees. Yang sinilah. Awak salin sekejap. Maksudnya kalau kita rujuk pada yang saya ajar tadi, kalau yang tadi, so kredit apa? Kredit unearned apa? Unearned revenue. Okey. Awak ulang yang ni, saya tambah unearned revenue lah. Kenapa boleh terkesini pula benda ni Tadi bergerak pula ni. Unearned revenue. Rasanya awak dah salin tadi yang ni tadi. Maksud di sini debit revenue ni. Revenue ni dalam bentuk apa ni? Ni. Boleh tak awak salin ni? Debit consultation fees ini dinamakan revenue, okey? Ini dinamakan nak tulis warna biru lah. Yang ini dinamakan apa? Revenue, okey? Yang ni lah apa? Ataupun prepaid revenue. Awak tengok tak sama tak? Yang ni revenue kan? Perkataan revenue, ni pun revenue. Cuba tengok, ni mesti sama ni. Consultation fees. Yang ni konsultasi fees juga. Cuma ada tambahan sini prepaid. Okey. Itu je account ni kalau awak dapat buat lah. Yang ni awak salin, okey.
Berapa ribu sebenarnya? Yang lebihannya sini berapa ribu? 4,000 ni prepaid, okey. Prepaid warna merah lah. Sekejap. Apa dah berubah pula dia punya size dia. Yang ni prepaid, okey. Ini prepaid. Ini. Ni prepaid revenue. Tadi prepaid expenses, ini prepaid revenue. Awak tahu tak revenue? Revenue lah pendapatan. Maksudnya contoh awak bayar, awak mengajar tuition kan? Sepatutnya bayar setiap bulan RM1,000, tapi dah bayar RM6,000 terus untuk 6 bulan. 6 bulan lah daripada sekarang, daripada bulan November. Jadi RM4,000 tu dianggap sebagai, sebab kita tutup kat sini ya. Kita tutup sehingga 31 Disember. Okey. Yang RM4,000 tu dianggap sebagai apa? RM4,000 tu dianggap sebagai prepaid. Sebab sepatutnya awak dapat RM2,000 November dan Disember, okey. Tetapi awak dapat RM6,000. Jadi RM4,000 itu ialah untuk tahun hadapan ataupun prepaid revenue. So dia punya journal dia tu lah, revenue, debit, credit, prepaid, revenue. Ini pun revenue tau ni. Consultation fee ni ialah apa? Revenue, okey. November 1 tu. Jadi pada 31 Disember ni awak buat adjustment. Okey, adjustment. Dah siap beritahu saya dah siap Bergali pula ni. Okay. Ya. Apa? Tolong bila siap beritahu ya. Kau kena, saya tak tengok punya chat dah, kau beritahu Nak set tadi ke tidak? Sikit lagi. Dah Dah Okey, selepas tu kita ada ni lah. Ni kan akaun dia. Masuk dalam apa ni? Masuk dalam ledger
Kita ada account debit ledger apa? Consultation fees. Okey, boleh tak saya sekejap, saya potong yang ni. Saya tunjukkan kat tu. Jadi nampaklah dia punya flow dia. Sini. Awak dah salin ni. Cuma mana buat pergi dia. Ni. Jadi macam mana nak buat account dia? Ledger dia. Ledger dia senang je lah. Dia daripada yang sebelum tu. Yang asalnya awak bayar, awak dapat duit yang 6,000 kan. Selepas itu, ni asalnya sebelum tu. Selepas itu yang consultancy fees ni, prepaid consultancy fees, ni semua ni. Ni mungkin dia buat sikit, buat habis kot. Sini. Kredit kan? Ni kredit kan? Dan yang ni consultancy fees ni, debit betul tak? Awak salin. Boleh? Sini. So saya mohon supaya dah siap beritahu saya. Yang ni kepada ledger. Yang ni dah last akhir Maksudnya lepas tu awak tutup account. Boleh tak? Bermula awak masuk dalam bank. Duit dalam bank. Kalau awak terus siap pun boleh. Ni bank. Lepas tu ada buat adjustment. Ni adjustment. Ni semua ialah adjustment pada hujung, pada at the end of the year, hujung tahun lah. Jadi lepas tu masukkan dalam ledger T account. Lepas tu tutup account pula. Tutup account. So boleh tak saya buat warna hijau warna hijau. Tutup account. Tutup account senang saja. Yang saya dah cakap tadi, kalau macam prepaid ni, ini adalah apa? Asset ataupun apa? Liability kan. Dia ada, kalau kredit adalah liability. Ni liability. So liability awak tutup account macam biasa. Okey, tutup account macam biasa. Macam mana tutup account macam biasa? Senang je lah. Sini macam biasa lah. Balance CD berapa ribu? 4,000. 4,000. 4,000. Ni balance apa? BD 4,000. Macam biasa lah. Ni Januari 1 tahun depan ni Disember 31. Ni warna hijau. Kalau consultation fees, ia adalah apa? Ia adalah revenue, iaitu dia bukannya yang awak buat macam ni CDBD, ialah apa? Untuk balance sheet sahaja iaitu asset, lagi apa? Liability and equity. Tapi kalau revenue ataupun expenses, kita kena tutup dengan account apa tadi? Account income apa? Income statement. Maksudnya
Maksudnya di sini sepatutnya awak punya consultation fees hanyalah apa? Untuk 2 bulan tu. Awak ingat tak Awak ingat untuk 2 bulan ialah 2,000, betul tak? Jadi balance patutnya 2,000. Jadi awak tutup lah. Tutup 6,000 kan yang paling besar. Beza dia berapa? Beza dia ialah 2,000. So income statement lah sini. Carried down. Berapa ribu? 2,000. Ni buat salin dulu. Nanti saya akan simpulkan kita pun alhamdulillah dekat habis ni. Kita sebenarnya terlewat jugalah. Sepatutnya ni saya nak habiskan lah. Nak habiskan, rasanya boleh kot. Untuk yang apa, accrued, prepaid dah. Tinggal accrued je lah. Accrued sambung juga. Jadi sebenarnya awak punya liability ialah 4,000. Sebab awak dah terima dahulu 4,000. Ini last kali. Kalau dah siap, kita siap Saya nak simpulkan yang ni tau. Yang ni. Sir dah, sir. Okey. Okey. Ni kita akan simpulkan, okey? Yang untuk ni lah, consultation fees ni. Oh, terberaling pula. Tergerak ya. Mana pula tergerak. Okey, saya cuba ya. Untuk yang ni agak susah lah sebab jarang berlaku. Yang ni namakan unearned revenue. Iaitu pada dia 1/1 kan, dengan 1/11 awak terima sini sebanyak 6,000. Sepatutnya ialah berapa? Sepatutnya adalah 1,000 sahaja kan, untuk 2 bulan kan. Tapi dia dah bayar untuk apa ni, sama dengan 6 bulan, 6 months. Tetapi kalau kita tutup akaun sehingga 31 Disember, awak hanya ada sini 2 bulan, berbaki 4 bulan. Ini sebagai apa? Unearned revenue. Okey. Sebenarnya awak punya income sebenarnya untuk sehingga 31 Disember
Sebelum ni jangan ambil kira ya, sebab awak bayar sini. Jadi sini ialah sebanyak berapa ribu consultation fee untuk bulan apa nama, November dan Disember ialah apa, 2,000 sahaja. Yang ni lah 2,000. Yang awak buat apa, awak buat adjustment ialah 4,000. Adjustment dia ialah 4,000 yang ni lah. Yang ni 4,000. So debit apa, debit consultation fees atau sale 4,000 dan kredit apa, prepaid. So awak menyatakan bahawa prepaid kita adalah apa, 4,000. Sini 4,000 lah. So consultation fees, kalau awak perhatikan, saya ringkaskan consultation fees maksudnya awak terima pada 1/1 ialah berapa? Terima berapa ribu? 6,000 kan. Sebenarnya awak hanya layak untuk sehingga bulan Disember ialah 2,000. Jadi 4,000 ni sebagai apa? Prepaid. Jadi consultation fees awak ialah sebanyak berapa? Income statement awak boleh nyatakan hanya apa? Hanya 2,000. Dan prepaid ialah berapa ribu? Prepaid awak ialah berapa ribu? 4,000. Prepaid consultation fee. Maksudnya awak dah tahulah bahawa awak masih ada lagi 4 bulan yang awak kena mengajar lah. Tahun depan Januari BD lah 4,000 ni untuk bulan Januari tahun depan, Februari, Mac, April. Okey, ia adalah sebagai satu liability sebelah kredit. Okey, betul lah kredit, sebab awak dah terima dulu awak punya hutang lah. Awak kena langsaikan hutang itu, sebab mana tahu tak jauh kita ni meninggal pada masa 31 Disember. Jadi siapa yang nak bayar 4,000 tu? Siapa yang nak teruskan mengajar? Itu sebagai kita punya company punya hutang, sebab dia dah terima terlebih dahulu sebagai liability accounts. Okey ya. Dan alhamdulillah, rasanya saya dah all out ni ya. Cuma awak tengok balik video, awak betulkan nota, mungkin nota banyak salah tu. Sebab saya ringkaskan. Yang nota yang ada, dia bukan banyak salah. Dia ada satu nota tu dia bersambung untuk tahun lagi satu. Tahun lagi satu. Jadi dalam soalan saya tengok tak benar lah, ada lagi setahun je. Kalau lagi setahun awak teruskan. Okey, sebab saya nak ringkaskan. Tapi nota tu tetap ada. Okey. Rasa tu saja daripada saya. Cuma sikit lah sebab kita terlambat sikit ni. Kita dah apa, orang kata apa, terlambat habis. So kita stop